Salam sejahtera dan apa khabar murid-murid kelas 3 Nilam. Kembali bersama Cikgu Patricia yang mengajar murid-murid Bahasa Melayu tahun 3 jilid 1. Murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang penggunaan seni bahasa dalam bercerita. Jadi murid-murid, semasa bercerita, masukkan unsur-unsur keindahan dan kesantunan bahasa yang terdapat dalam simpulan bahasa. Contohnya, Cikgu Patricia digelar sebagai ulat buku kerana gemar membaca buku. Baiklah, simpulan bahasanya adalah ulat buku. Apakah maksud ulat buku? Ulat buku itu bermaksud seseorang yang suka membaca buku. Apakah yang dimaksudkan dengan simpulan bahasa? Simpulan bahasa merupakan ungkapan yang terdiri daripada 2 atau 3 perkataan. Sebagai contoh, 2 perkataan berat hati, berat tulang, buah hati. Manakala 3 perkataan tidur-tidur, ayam. Selain itu, simpulan bahasa mempunyai makna berlainan daripada makna asal perkataan tersebut. Sebagai contoh, berat hati membawa maksud enggan ataupun tidak sampai hati. Berat tulang merujuk pada orang yang malas. Secara umumnya, berat hati ini merujuk kepada hati itu berat, tetapi dalam simpulan bahasa yang memberi makna kepada enggan ataupun tidak sampai hati. Begitu juga dengan berat tulang. Tulang itu berat, tetapi dalam simpulan bahasa berat tulang merujuk kepada orang yang malas. Begitu juga dengan buah hati. Buah itu ada hati. Tetapi dalam simpulan bahasa merujuk kepada orang yang dikasihi. Murid-murid juga boleh dapatkan contoh simpulan bahasa yang lain yang terdapat dalam laman sesawang. Ini adalah pautan laman sesawang yang mengandungi pelbagai simpulan bahasa yang murid boleh rujuk dan ulang kaji. Ini merupakan aktiviti pertama yang murid pelajari dari aspek seni bahasa. Murid-murid boleh dapatkan petikan ini daripada buku teks, muka surat 4 ataupun buku teks digital. Ataupun murid-murid boleh rujuk dekat dalam slide pembentangan ini sahaja. Okey, murid-murid. Kita akan bercerita dahulu, kemudian kita akan keluarkan simpulan bahasa yang terdapat dalam petikan ini. Selepas kita keluarkan simpulan bahasa, kita akan padankan simpulan bahasa itu dengan maksud perkataan tersebut. Siapa pantas? Nabila dan Nasri sedang beradu kepantasan membina bangunan dengan blok plastik. Mereka dibantu oleh ibu dan ayah. Kita rujuk kepada dialog tersebut. Wah, cepatnya abang. Kalau begitu, kemenangan tentu dalam tangan abang. Si ayah, ya Nabila, mari kita menyiapkannya bersama-sama. Si ibu, Nabila, kamu masih ada peluang. Kamu jangan mudah putus asa. Si abang, betul Nabila, kamu ada bakat. Bangunan yang kamu bina sungguh menarik. Ibu, ayah dan Nasri mengambil hati Nabila. Mereka mahu Nabila terus berusaha. Setelah mendengar kata-kata semangat daripada keluarganya, Nabila dengan hati wajah terus menyiapkan binaan bangunannya. Akhirnya, Nabila berjaya menyiapkan bangunannya. Dia berasa besar hati. Air muka Nabila sungguh ceria. Ibu dan ayah mengucapkan tahniah kepada Nasri dan Nabila. Mereka buah hati Encik Abdul Aziz dan Puan Zainab. Baiklah murid-murid, ini adalah simpulan bahasa yang kita telah selongkar dalam petikan dialog tersebut. Cikgu akan tanda. Dalam tangan.
Simpulan bahasa dalam tangan bermaksud sudah pasti dapat. Okey, dia akan ke bawah sini. Sudah pasti dapat. Ada bakat merujuk kepada mempunyai kebolehan. Simpulan bahasa ambil hati. Apakah maksud ambil hati? Ambil hati merujuk kepada membuat sesuatu untuk menggembirakan orang. Manakala hati wajah bermaksud bersemangat. Okay. Besar hati bermaksud gembira. Air muka bermaksud riak wajah seseorang. Yang terakhir iaitu buah hati bermaksud orang yang dikasihi. Baiklah murid-murid, ini adalah tugasan pertama murid-murid dengan cikgu secara online. Untuk tugasan yang seterusnya, murid-murid akan buat latihan dalam buku aktiviti. Buku aktiviti ini kita rujuk dekat sebelah. Ini merupakan tugasan yang perlu murid lengkapkan dekat rumah. Okey. Tugasan pertama menggunakan buku aktiviti warna biru ni. Okey, dekat muka surat 4 nanti murid-murid perlu lengkapkan teks dengan simpulan bahasa yang betul. Baca teks dan isi tempat kosong. Untuk latihan yang seterusnya menggunakan buku Perfect PBD Bahasa Melayu. Muka surat 4 juga. Dekat muka surat 4 ni, murid-murid perlu baca petikan, bercerita, baca petikan. Dalam petikan ni, dia ada gaya bahasa yang indah dan sopan santun. Kemudian, murid-murid perlu padankan simpulan bahasa di bawah ini dengan maksudnya. Seperti yang kita buat dekat slide yang sebelum ini. Okay, aktiviti memadankan jawapan. Cikgu harap murid-murid dapat membuat aktiviti ini dengan jayanya. Apabila sudah siap, hantar gambar tugasan supaya cikgu dapat semak dan murid-murid tidak akan ketinggalan. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, simpulan bahasa merujuk kepada ungkapan yang daripada 2 atau 3 ayat yang memberi makna berlainan daripada perkataan asal tadi. Sebagai contoh, kaki bangku. Kaki bangku merujuk kepada tidak pandai bermain bola. Pada akhir pembelajaran ini, Cikgu Pet harap murid-murid dapat menyenaraikan dan mengenal pasti makna perkataan simpulan bahasa serta murid-murid dapat bercerita dengan mengaplikasikan unsur keindahan bahasa dan kesopanan bahasa yang digunakan apabila kamu bercerita nanti. Baiklah murid-murid, jangan lupa murid-murid dengan tugasan menggunakan buku aktiviti. Ada 2 tadi kan. Selepas murid-murid menyiapkan tugasan daripada buku aktiviti tersebut, murid-murid perlu hantar 1 audio bagi latihan yang menggunakan buku Perfect PBD. Okey, murid baca petikan tersebut dengan nada seperti bercerita. Masukkan unsur simpulan bahasa. Okay. Baiklah murid-murid, cikgu harap murid-murid dapat laksanakan aktiviti ini dengan jayanya. Cikgu beri tempoh untuk murid-murid siapkan tugasan ini dalam masa seminggu. Jangan terlalu lama. Ya. Lepas tu murid-murid perlu kemas kini audio tersebut dan jawapan daripada buku aktiviti tersebut menggunakan gambar hantar ke dalam GC ataupun WhatsApp. Sekian, terima kasih.